bagi kadar tindak balas, satu-satu kadar tindak balas tu, persoalan yang selalu wujud dalam kadar tindak balas ialah kita nak menilai antara satu tindak balas sama ada tindak balas tu bergerak dengan kadar yang tinggi atau rendah. Okay? Bila kita kata tentang kadar, perkataan kadar itu merujuk kepada berapa nisbah ataupun berapa kuantiti pengkadaran yang diperlukan untuk tindak balas itu terhasil. So, dalam tindak balas, sekejap. Dalam mana-mana tindak balas, yang paling penting bagi satu-satu tindak balas itu ialah kita nak tengok dalam tindak balas ada dua bahan. Awak dah belajar dalam tajuk 2, struktur dan atom dan juga formula, tajuk 3. Kita dah belajar bahawa satu-satu tindak balas tu sekiranya satu tindak balas A bertindak balas dengan bahan B akan hasilkan tindak balas C tambah D atau sebagainya lah. Okey. Yang di bahagian depan ini, kita panggil dia sebagai, yang ini kita panggil sebagai reactant. Kita panggil dia sebagai bahan tindak balas. Bahan tindak balas. Bahan tindak balas. Orang sensor saya tu remote. Okay. Yang pertama, depan A dengan B tadi. A tambah B. Yang ini kita panggil sebagai bahan tindak balas. Okay, di bahagian depan kita panggil sebagai bahan tindak balas ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil reactant lah. Reactant. Dan satu lagi, bahagian di belakang itu, bila kita buat satu tindak balas, okay. C dan D, ada bahan tindak balas. Satu lagi yang di belakang kita panggil sebagai hasil tindak balas. Okay. Ini adalah equation kimia yang biasa awak lihat. Ada satu bahagian yang kita panggil sebagai bahan tindak balas, bahan yang kita campurkan. Ada satu lagi bahagian yang terhasil. Dalam bahan hasil tindak balas ni ada dua. Satu produk yang kita nak. Contohnya kalau kita nak hasilkan tajuk sebelum ni kita tengok tentang garam tidak larut, insoluble salt. Jadi kita nak insoluble salt tu, maka itu adalah hasil tindak balas dan ada satu lagi bahan kita panggil sebagai byproduct. Byproduct tu bahan yang kita tak nak lah, yang kita tugaskan. Okay. So, dalam perkataan kadar tindak balas, kalau kita kata tentang kadar tindak balas, bila kita membincangkan tentang kadar tindak balas, yang pertama sekali kita perlu ada kuantiti bahan. Sama ada kuantiti itu adalah kuantiti bahan tindak balas ataupun kita ada kuantiti hasil. Okay, dia ada dua. Satu, kuantiti bahan ataupun kuantiti hasil. Yang pertama. Okay. Yang kedua, kita mesti melibatkan, benda itu mesti melibatkan tentang masa yang diambil. So, tolong lihat bahawa kedua-dua ni sama ada kuantiti atau masa ni dia ada SI unit dia lah. SI unit masing-masing. Kalau dia adalah kuantiti itu dalam bentuk isi padu, maka dia sentimeter cube lah. Sentimeter cube ke desimeter cube dan sebagainya. Okay. Kalau bahan itu datang daripada jisim, maka kita perlukan dalam unit gram lah. Bagi masa pun begitu juga, ada second, ada minit, ada per hours. Okay. Bila kita membincang tentang kadar tindak balas, rate of reaction, kita nak lihat sama ada kadar itu jadi tinggi atau rendah. So dalam perkataan kadar, yang ini kena betul lah. Okay. Ada tiga yang perkataan yang awak boleh guna pakai. Satu, kita gunakan masa. Okay. Berapa masa yang diambil.
sama ada dia masa tu selalunya kita merujuk kepada kata kerja dia singkat ataupun cepat. Okey, yang pertama, masa. Kalau dia tindak balas tanpa ada perkataan kadar kat depan, so tindak balas. So tindak balas, perkataan yang perlu diguna pakai ialah sama ada tindak balas itu adalah tindak balas yang perlahan, tindak balas yang perlahan atau tindak balas yang cepat. Last sekali, kalau dia ada perkataan kadar tindak balas, awak perlu gunakan perkataan rendah atau tinggi ya. Kena tengok perkataan itu betul-betul. Okay, now. Bila kita buat kadar tindak balas, normalnya kita memperlihatkan tentang kita yang pertama sekali kita nak lihat tentang apa yang kita panggil sebagai kuantiti bagi bahan ataupun kuantiti bagi hasil tindak balas. Okey, yang ini mestilah dibahagikan dengan masa yang diambil. Yang ini kita panggil sebagai kadar tindak balas. Sama ada cepat ke lambat, perlahan atau cepat, tindak balas dia cepat, tindak balas dia perlahan. Maka kita kena ambil rumus menggunakan kuantiti bahan tindak balas bagi dengan hasil tindak balas. Okay, now. Okay, cuba tengok. Kelajuan berlakunya suatu tindak balas dia berdasarkan kepada pengukuran perubahan kuantiti. Sama ada berubah atau tidak kuantiti itu, sama ada dia semakin sikit atau semakin bertambah. Melibatkan tentang bahan ataupun hasil tindak balas terhadap masa. Okay. Kuantiti ni maksudnya bahan itu mestilah boleh diukur, diperhati dan boleh diukur. Contohnya jisim dia berkurang, jisim dia bertambah. Itu maksud dia kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas mestilah berkadar songsang dengan masa. Maksud dia mesti inverted. Okay, kalau dia bersongsang terhadap masa dia singkat, maka tindak balas dia tinggilah, kadar tindak balas tinggi. Kalau masa dia lama, dia ambil masa yang lama, maka kadar tindak balas dia rendahlah. So, tindak balas yang berlaku, kalau dia berlaku itu secara perlahan, oleh itu kadar tindak balas dia adalah rendah. So, masa dia singkat, masa dia lama, dia berlaku dengan kadar perlahan, maka tindak balas dia adalah rendah. Masa dia singkat, dia berlaku dengan cepat, maka kadar tindak balas dia ada tinggi. Itu ada 3 perkataan bagi setiap fenomena yang berlaku. Okay. Kadar tindak balas sama ada dia tinggi atau rendah. Ini antara proses yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. Ada fotosintesis, sama ada kita nak tengok sama ada buah tu cepat masak atau tidak, buah itu ranum atau tidak, tindak balas antara natrium dengan air bagaimana, pengkaratan besi, pembakaran mercun, adakah tindak balas itu cepat? Okay. Kalau kadar tindak balas cepat, maka kadar tindak balas dia tinggilah. Okay. Kalau tindak balas lambat, perlahan, maka rendahlah. Okay. No. Oleh kerana itu, semasa tindak balas berlaku, selalunya, kebanyakannya adalah bahan tindak balas kita mestilah berkurang. Contohnya kita masukkan satu bahan itu, katalah mula-mula kita masukkan dalam kadar 6 gram. So selepas tindak balas itu berlangsung, maka isi padu atau kuantiti bahan tindak balas tadi mestilah berkurang. Sebab apa? Dia nak hasilkan produk baru. Produk baru itu, hasil tindak balas itu yang bertambah. So, dalam penentuan kadar tindak balas, dia ada 2 benda yang awak perlu tentukan. Satu, kita nak tentukan daripada dia punya kadar tindak balas purata, iaitu kelajuan tindak balas dalam satu selang masa tertentu dibahagi dengan tempoh masa keseluruhannya. Contohnya, daripada 6 pergi 2. Berkuranglah. Berkurang. Maksudnya 6 gram jadi 2 gram. Okay. Maksudnya kuantiti bahan itu berkurang. Berapa masa yang dia ambil? 30 second. Jadi kita bahagi je lah. Tolak perubahan bagi kuantiti, Okay. Perubahan kuantiti kita bahagi dengan
berapa masa yang dia ambil? Jumlah perubahan masa yang dia ambil. Maka itulah kita punya kadar tindak balas purata. Okey. Bahan kuantiti bahan atau hasil bahagi dengan masa dia ambil. Satu lagi, bagi penentuan kadar tindak balas, ialah kadar tindak balas pada masa tertentu. Kita ada time period yang kita nak. Katalah kita nak 2 minit yang pertama atau 3 minit pertama. So, kita kena ambil yang ini berdasarkan kepada graf. Kita kena ambil kecunan tangent pada graf perubahan kuantiti tu, kita bagi hasil melawan masa dia. Dan selalunya, bila kita ada graf, katalah graf dia bentuk macam tu, kita ada tangent. Oh, saya punya tangent tak cantik ya. Okay, kita ada tangent. Kita ambil tangent itu, kita carikan dy per dx. Ataupun kita cari dia punya kecunan dia. Kita dapatkan kecunan. Okay. Bagi penentuan kadar tindak balas ni, saya tangguhkan dulu tentang yang ini. Sebab apa? Yang ini perlukan kelas di hadapan lah. Kita kena face to face untuk belajar yang ini. Saya tak reti untuk belajar tindak balas rate ni dalam kaedah matematiknya. Kita tak boleh nak ajar dari sini. Tapi tak apa. Nanti saya akan jelaskan dari situ. Okay. Now, apa yang penting dalam tajuk yang kedua ni, dalam tajuk kadar tindak balas ni, kita nak tengok tentang yang ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepada kadar tindak balas. There was a facts, dia ada faktor dia. Macam mana dia yang boleh mempengaruhi kepada tindak balas. Satu-satu tindak balas yang berlaku dalam dunia ni, mesti ada faktor yang mempercepatkan ataupun memperlewatkan kadar tindak balas itu. Sama ada dia kita panggil sebagai faktor positif faktor ataupun negatif faktor. So, dalam tindak balas yang ada dalam chemistry, tindak balas chemistry ini, selalunya dia ada 5 faktor. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kepada tindak balas ini. Okay. Satu, saiz bahan tindak balas. Kedua, kepekatan bahan tindak balas. Ketiga, suhu tindak balas. Keempat, mangkin, catalyze. Dan last sekali adalah pressure. Okay, sebelum ini kalau kata 5, tak silap saya, sini awak tak belajar tentang pressure. Kita belajar 4 saja faktor ni. Okay. Okay, kita akan bincangkan tentang satu-satu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepada kadar tindak balas. Okay, before that, kalau ada soalan, awak boleh terus raise up your hand. Awak boleh tanya pada saya, awak nak unmute pun boleh, awak nak chat pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh? Kita tengok pada faktor pertama. Saiz tindak balas. Okay, kita tengok pada saiz tindak balas. Okay, bagi saiz tindak balas, hanya bagi bahan tindak balas dalam bentuk pepejal. Yang ini kita bincangkan saiz tindak balas ni selalunya kita bincang dalam bentuk pepejal. Selalunya kita tengok sama ada dia dalam bentuk hablo yang kecil ataupun serbuk, dalam bentuk serbuk, powder, ataupun kita tengok dalam bentuk granule ataupun dalam bentuk ketulan. Okay, so dia punya definasi ataupun dia punya penjelasan, semakin kecil, okay, katalah semakin kecil bahan tindak balas, semakin besarlah jumlah luas permukaan bagi bahan yang terdedah. Okay. Okay, semakin kecil bahan, semakin besar jumlah luas permukaan. Ada orang chat. Okay. Apa maksud mangkin? Nazhif, nanti sekejap lagi saya bincangkan tentang mangkin apabila kita masuk tajuk faktor mangkin nanti. Okay, boleh? Kita hold dulu soal question awak tu, nanti kita akan masuk dalam bahagian mangkin nanti baru kita bincangkan tentang mangkin tu. Okay? Dan, okay, now. Kita kembali kepada tadi tentang saiz tindak balas. Saiz bahan. Okay, saiz bahan. Sekali lagi, semakin kecil bahan tindak balas, semakin besar luas permukaan bahan yang terdedah. Okay, now. Kita tengok dari segi ni. Kita tengok dari contoh di bawah ni. Okay. Dalam contoh di bawah ni, katalah kita ada satu kotak. Okay, dia punya lebar dan tinggi dia sama. Lebar, tinggi dan juga dimensi ke dalam dia sama, 4 semua. Okay. Bila kita kira kepada luas faktor, luas permukaan, kita tengok bukan kita nak tengok isi padu lah. Kita nak tengok luas permukaan yang terdedah. Okay. Maksud dia, bagi satu kotak yang besar 4x4 tu, kita ada berapa? Satu di bahagian depan. Ini kita ada bahagian depan, ni kita ada satu. Kita ada satu di bahagian depan. Ada 2 di bahagian atas. 3, 4 di bahagian tepi belah sini ada 4. Kemudian di bahagian belakang ni ada 5. Ini 5. Dan di bahagian bawah ni ada satu lagi. Betul? Ada 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6
luas permukaan, ada 4 segi yang bertindak sebagai luas permukaan. Jadi kalau kita tengok luas bagi satu setiap 4 segi 4 ni, 4 kali 4, kita ada 4 kali 4, 16, kita ada 16. 16 kena kalilah dengan 6. Awak dapat berapa total? Kita dapat berapa total? 96. So maksud luas permukaan yang terdedah adalah 96. Yang ini bagi kotak yang besar. Okay? Saiz bahan tu adalah besar. Okay. Cuba kita kerat kotak ini, kotak yang sama tadi, kita keratkan kepada 4 bahagian. Okay, maksudnya kita kerat macam ni. Yang ini kita kerat ke bawah. Yang ini pun kita kerat ke bawah. Okay. So kita akan dapat hasil. Kita akan dapat hasil 4 kotak, 4 cube lah. Betul? Dan setiap satu cube ni sama juga, dia ada 6 permukaan. Setiap satu ada 6 permukaan. Okay, setiap satu ni ada 6 permukaan. So, bagi satu kotak cube ni, 2 kali 2, 4. 4 kali 6, kita dapat 24. 24 bagi setiap satu cube. Kita ada dapat 4 cube kan? Kali dengan 4. Kita dapat 96 cube. Jadi siapa yang lagi besar tadi? Mana yang lagi besar? Okay, awak akan dapat okey. Maksud dia semakin kecil bahan itu, bahan saiz tu semakin kecil, maka semakin besarlah luas permukaan dia. Maka semakin cepatlah tindak balas akan berlaku. Contohnya macam ni. Awak ambil satu kain, baju, kita basuh baju tu. Okay. Luas permukaan baju tu, kalau kita buka, kita sidaikan dia, baju itu kita sidai, maka luas permukaan dia adalah satu luas permukaan yang besar, betul? Jadi kita sidai. Beza dengan kita kecilkan baju tu ataupun kita konyokkan baju tu, kita kumpalkan baju tu, kita letak, kita nak jemur macam tu. Maka ada bahagian yang tidak terdedah kepada matahari, betul? Jadi semakin kecil luas permukaan dia, semakin tak lambatlah untuk dia kering. So, untuk menunjukkan perbezaan dia adalah semakin kecil bahan itu, semakin besar dia punya luas permukaan yang terdedah. Maka semakin tinggilah tindak balas. So maksud dia, kalau garam dalam bentuk serbuk dengan garam bentuk ketulan, yang mana akan cepat lagi tindak balas? Confirm bahan yang dalam bentuk serbuk, betul tak? So serbuk akan cepat lagi tindak balas. Kita ambil garam serbuk, kita kacau dalam air, dengan garam ketulan kita kacau dalam air. Confirm yang dalam bentuk serbuk itu, powder itu akan lebih cepat untuk dia larut. Maka tindak balas dia akan makin tinggilah. Okay, itu bagi saiz bahan. Okay, saiz bahan. Now, kita tengok kepada faktor yang kedua, kita tengok kepada kepekatan bahan. Okey. Dari segi kepekatan bahan, kita membezakan kepekatan itu dari segi berapa banyak zarah dalam satu unit. Tajuk sebelum ini awak belajar tentang tajuk garam, awak ada belajar tentang tajuk kemolaran, betul? Molar sama juga MV per thousand, betul? M padu kali dengan kepekatan kali dengan bahagi dengan dia punya kandungan isi padu dia. Jadi kemolaran itu kita asaskan kepada kepekatan concentrated. Semakin pekat bahan itu, semakin banyaklah zarah yang dikompres dalam bahan itu. So maksud dia air gula dengan air yang kita bubur gula sikit, satu sudu. Gula, ambil satu cawan, kita bubur satu sudu gula. Dengan satu cawan, kita bubur satu sendok ataupun 15 sudu gula. Confirmlah 15 sudu gula tu ataupun satu sendok itu adalah lebih pekat. Jadi kandungan gula di dalam air tersebut adalah semakin pekat. Jadi zarah dalam air itu adalah tinggilah. Banyaklah. Makin banyak zarah. Maka cuba tengok beza antara kotak pertama. Kotak pertama ini, yang ini, kotak pertama ini zarah dia tak banyak. Satu sudu gula. Tapi kotak kedua ini, zarah dia mempunyai 15 sudu gula. Confirm zarah dia banyak.
maka dia punya lebih pekat, concentrated. Okay? Maka tindak balas bagi air yang ada yang kepekatan tinggi ini adalah lebih cepatlah. Okay? So kadar tindak balas dia semakin tinggi. Okay? Next. Kita pergi kepada suhu tindak balas. Okay? Begitu juga dengan suhu. Okay, kita ambil air sejuk dengan air panas. Ambil 3 sudu gula, bubur dalam air sejuk, bubur dalam air panas. Yang mana cepat larut? Confirm air yang panas dia akan cepat larut gula tu. Sebab apa? Sebab pada air yang panas tu ada tenaga haba dalam dia. Maka kat situ bila air tu panas, zarah antara molekul air tu adalah bergerak secara laju. Tinggi tenaga kinetik dia. Dia bergerak dengan laju. Sebab apa? Dia cuba untuk berubah daripada bentuk cecair kepada bentuk gas. Yang ni awak dah belajar pada chapter 3. Kita dah belajar macam mana tindak balas ataupun zarah itu, keberadaan zarah dalam satu-satu bahan. Sama ada dalam bentuk pepejal, cecair atau gas. Maksudnya air panas tadi adalah dalam bentuk cuba untuk menukarkan bentuk state dia daripada bentuk liquid state kepada gas state. Maka bila nak tukar tu, of course lah dia punya tenaga kinetik zarah itu adalah semakin tinggi sebab dia cepat bergerak. Maka bila dia suhu tinggi, kinetik tinggi, kita letak bahan, dia akan berlanggar antara satu sama lain. Maka tindak balas dia semakin tinggilah, cepatlah. So air panas, suhu dia tinggi, tenaga kinetik zarah dia tinggi, maka semakin cepat dia tindak balas. Okay, kadar tindak balas dia semakin tinggi. Very simple. Okay, next kita nak tengok tentang tekanan. Sama. Kaedah tekanan ni lebih kurang sama macam dengan saiz bahan tadi ataupun kepekatan bahan tadi, tekanan. Semakin tinggi tekanan, semakin banyak zarah per unit isi padu. Sama dengan kepekatan tadi, lebih kurang sama definition dia, lebih kurang sama. Semakin tinggi pressure, semakin banyak zarah per unit isi padu. Sama tadi. Semakin pekat satu bahan, semakin banyak zarah per unit isi padu, sama. Maka tindak balas dia semakin tinggi. Cuba tengok antara kotak yang panjang tinggi tadi dengan kotak yang pendek. Okay? Maka kadar tindak balas dia semakin tinggi bagi tekanan yang tinggi. Maksud dia, kalau kita letakkan bahan itu dekat permukaan biasa dengan yang berada di atas bukit tinggi, maka pressure di atas bukit itu semakin tinggi, maka kita cepat. Kadar kita bernafas kita lebih cepat. Kita perlukan bernafas dengan lebih cepat sebab kekosongan bahagian paru-paru kita. Ini maksud tekanan. Tekanan tu mempengaruhi kepada tindak balas sesuatu bahan tu. Okay. Next, last but not least. Yang ini soalan tadi yang sahabat kita tanya. Mangkin tu apa cikgu? Mangkin. Okay, dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai catalyze. Okay. Ini adalah syarat bagi pemangkin. Okay. Syarat bagi pemangkin. Apa yang boleh bertindak sebagai pemangkin? Yang pertama, pemangkin dia tidak mengubah kuantiti hasil yang diperolehi. Dia tak boleh ubah kuantiti hasil. Maksud dia kalaulah kita bubuh pemangkin, kalaulah kita tak bubuh pemangkin, kuantiti hasil tadi kita boleh dapat 6 gram. Okay, katalah atau 6 gram ataupun 10 cm3 gas karbon dioksida. Maka bila kita bubuh pemangkin pun tetap sama, dia boleh dapat banyak tu juga kuantiti dia. Tetap 10 cm3. Maksudnya pemangkin tadi tidak mengubah kuantiti hasil yang diperolehi. Yang pertama. Yang kedua, hanya sedikit mangkin saja diperlukan. Sikit saja bahan yang kita panggil sebagai pemangkin tu diperlukan untuk diletak dalam tindak balas tu. Bila kita bubuh, maksud dia kita telah bubuh pemangkin, maka hasil dia akan jadi cepat atau lambat nanti kita akan tengok. Okay, satu. Dua, tadi kuantiti yang diperolehi dia tak berubah. Kedua, tidak perlukan mangkin yang banyak, dia perlu sedikit saja. Tindak balas mangkin adalah khusus. Maksud dia special. Some of catalyze can react in a sum of reaction. Maksud dia ada setengah mangkin saja boleh bertindak dalam satu-satu tindak balas. Tak semua pemangkin kita boleh buat dalam satu tindak balas. Maksud dia, konsep dia macam kita panggil kunci dengan mangga. Hanya ada satu kunci boleh guna untuk satu mangga. Tak boleh kita nak ambil lebih. Mungkin ada 2, mungkin ada 3 tapi tak adalah banyak sangat. Okey, maksud tindak balas pemangkin ni adalah sangat khusus.
Okay? Dan pada akhir tindak balas, selalunya pada akhir tindak balas, makin tak berubah secara kimia atau kuantiti. Maksud dia kalau kita masukkan, katalah kita masukkan asid sulfrik sebagai pemangkin, maka pada akhir sekalipun, dia tetap jadi asid sulfrik. Dia tak akan berubah. Okay, contoh, okay, kalau kita masuk ferrum sebagai itu, ferrum dia 6 gram kita masuk, selepas tindak balas, ferrum dia tetap 6 gram. Yang mungkin berubah adalah dari segi fizikal. Maksudnya kita masuk tadi adalah sebuk ferrum, tiba pada hasil akhir nanti kita dapat dalam bentuk molten of ferrum. Okay, molten of besi. Okay, dalam bentuk leburan. Dia mungkin berubah dari segi fizikal, dari segi state dia, tapi kuantiti dia tak berubah. Dia punya kimia, bahan kimia dia pun tak berubah. Tak ada ferrum jadi ferrum oksida, tak boleh. Maksudnya dia akan kekal. Pemangkin ni kekal. Okay. Dalam tajuk pemangkin, sebenarnya untuk level anda telah belajar bahawa there was two type of catalyze. Ada dua jenis catalyze. Okay, there was two type of catalyze. Satu kita panggil sebagai mangkin positif. Okay, satu kita panggil sebagai mangkin positif. Kedua kita panggil sebagai mangkin negatif. Okay. Okay. Dalam dunia ni, semua tindak balas yang berlaku dalam dunia ini, ada tindak balas yang kita mahu benda itu berlaku dengan kadar cepat. Ada tindak balas yang kita tak mahu tindak balas itu berlaku dengan kadar cepat. Kita nak lambatkan tindak balas itu. So ada yang kita menggunakan pemangkin itu untuk mengurangkan ataupun melewatkan, memperlahankan kadar tindak balas. Ada pemangkin yang kita gunakan untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Contoh dalam kehidupan. Kalau awak nak bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan, confirm lah kita nak bergerak dalam kadar yang cepat. Kalau benda itu adalah benda yang kita rasa seronok. Contohnya, kalau kita nak balik kampung, kalau kita seronok nak balik kampung, confirm kita kalau boleh selagi boleh, kita nak cepat sampai ke kampung, betul? Itu adalah kita punya hasil tindak balas, kita sampai ke kampung tu dengan cepat. Kalaulah kampung tu seronok untuk awak kunjungi. Begitu juga dengan kalau kampung tu tak seronok, dekat kampung tak ada internet, dekat kampung tak ada ni, yang ada apa je, tak seronok untuk anda lah, untuk level anda, untuk pelajar-pelajar sekarang. Confirm kita cuba untuk cari jalan untuk memperlewatkan perjalanan tu. Itu maksud dia. Maka ada yang kita bertindak sebagai pemangkin positif, ada yang kita panggil sebagai pemangkin negatif. Okay? Nak mati, takkanlah semua orang suka mati. Jadi ada banyak benda yang dia buat untuk cuba untuk memperlewatkan kematian. Orang luar negara confirm lah. Dia akan cuba kalau boleh dia nak perlewatkan usia dia, dia nak panjangkan usia dia. Jadi dia mulalah buat macam-macam. Dia buat cloning lah, proses dan sebagainya. Itu adalah untuk konsep dari segi kita memperlewatkan satu-satu tindak balas. Penuaan. Confirm lah tak semua orang nak suka tengok muka dia berkedut dan sebagainya semakin tua. Maka dia perlukan pemangkin untuk memperlewatkan proses penuaan. Maka dia pakailah alat makeup ataupun dia pakai serum untuk memastikan muka dia semakin dia tak berkerut dan sebagainya. Itu adalah antara pemangkin yang diguna pakai untuk memperlewatkan tindak balas. So, kalaulah pemangkin tu digunakan untuk mempercepatkan hasil, menghasilkan hasil kuantiti tindak balas tu dengan cepat, maka kita panggil itu sebagai pemangkin positif. Dan kalau kita nak melewatkan tindak balas, maka kita panggil dia sebagai pemangkin negatif. Sampai pukul apa, host? Host sampai pukul apa, host? 2? 2.45, okey. 2.45 kita berhenti sekejap lagi ya. 2.45. Okey, kita sambung sikit. Okay. Now, kita tengok dalam aplikasi penggunaan
Okey. Dalam tindak balas, okey, dalam tindak balas kimia yang berlaku dalam kehidupan kita, ada tindak balas contohnya tentang penyimpanan makanan dalam peti sejuk. Of course lah makanan bila kita beli, makanan itu akan rosak bila kita biarkan atau terampai dekat luar. Maka kita perlu ada satu bahan ataupun satu uh, satu peralatan untuk memperlewatkan kerosakan makanan itu. Antaranya adalah penggunaan peti sejuk lah. Kita guna refrigerator kita. Kita masukkan makanan kita dalam peti sejuk, mungkin dia boleh tahan dalam 2-3 hari lagi. So, ini adalah proses apabila kita turunkan kadar suhu dia, dia melibatkan tentang suhu lah. Okay, tindak balas terhadap faktor suhu lah. So, suhu dia, maka kalau kita rendahkan suhu dia, maka tindak balas itu akan semakin rendah lah. Okay, kita rendahkan kadar suhu dia. Maka sebab apa? Tenaga kinetik tak ada. Sebab itu, penggunaan dia dari segi kita gunakan peti sejuk tadi, kita nak mengurangkan kadar suhu dia. Sama juga dengan memasak makanan dalam periuk tekanan. Sekarang ni orang dah famous nak masak makanan nak guna pressure cooker. So pressure cooker tu kadang-kadang kita perlu masak, contohnya kita nak masak sup tulang dan sebagainya, perlu masa yang panjang. Maka yang ini kita akan menggunakan masa yang pendek apabila kita gunakan pressure cooker. Kita gunakan tu. So tekanan itu mempengaruhi kepada satu-satu tindak balas, mempercepatkan kadar tindak balas ataupun memperlewatkan kadar tindak balas. Okay, so ada 5 faktor. Kita tengok balik. Okay. Okay. So dalam ini ada 5 faktor yang mempengaruhi kepada tindak balas. 5 faktor. Mempengaruhi kepada tindak balas. Yang pertama adalah saiz bahan. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah tekanan. Yang keempat adalah mangkin. Yang kelima apa? Okey, ada 5 minit lagi. Okey. Mana tak faham? Masa ada lagi 5 minit, rehat 3 minit dan mula semula belajar lagi 10 minit. Kepekatan, sorry. So, yang last sekali adalah kepekatan. Okay, now. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kepada itu. Kalaulah kita membincangkan tentang saiz bahan, maka kita perlu bincangkan tentang luas permukaan. Dedah. Okay, kita kena bincangkan luas permukaan dan dedah. So, kita kena buat tunjukkan calculation, contoh ketulan dan sebut. Okay. Kalau kita membincangkan tentang saiz bahan. Kalau dah membincangkan tentang suhu, kita nak tengok tentang teori. Kita membincangkan tentang teori kinetik. Okay. Teori kinetik, confirm lah kalau dia panas, maka tenaga kinetik dia semakin panas, tinggilah. Zarah bergerak dengan lebih pantas. Kalau suhu sejuk, maka zarah dia, tenaga kinetik dia adalah rendah. Maka zarah bergerak dengan lebih perlahan. Okay, begitu juga dengan tekanan. Tekanan membincangkan tentang saiz ataupun isi padu. Oh, kita rehat sekejap. Nanti kita sambung semula. Macam mana ni? Saya tak faham. Kita rehat pada pukul 2.45. Okey, masuk kita sambung lagi lah. Okay. Okay, kalau kita membicarakan tentang tekanan, kalau kita bincangkan tentang tekanan, maka kita bincangkan tentang zarah per unit isi padu. Zarah unit per isi padu. Okay, zarah dia semakin banyak lah. Okay, kalau kita tentang kepekatan pun sama juga. Kita membicarakan tentang berapa banyak zarah
dalam unit per isi padu. Okey, membincangkan tentang tu. Okey, tapi kalau kita membincangkan tentang mangkin, awak kena tahu sifat-sifat mangkin. Sifat-sifat mangkin. Satu, sikit perlukan. Kita perlukan sikit, kadar yang sikit, kuantiti sikit. Okey. Dua, kuantiti sikit. Yang ketiga, dia tak mempengaruhi. Tidak pengaruhi. Tak balas. Tidak mempengaruhi ataupun tidak tidak berubah.